Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan merendahkan hati kita, datang kepada Dia, Allah yang adalah Sang Firman, supaya Anda dan saya mendengar baik-baik, mengerti ketika mendengar firman, dan punya hati yang rela untuk melakukannya. Mari kita berdoa. 亲爱的弟兄姐妹，当我们还没有听到之前，让我们来到神的跟前，让我们能够清楚明白神的话语。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan Yesus, terima kasih 主耶稣，我们要感谢你， untuk kesempatan pagi hari ini. 在今天早上， Kami percaya Tuhan punya rencana buat setiap kami. 我们相信神在我们身上有神你美好的计划。 Tuhan, kami tidak sempurna. 主啊，我们不是完全的人， Kami manusia berdosa 我们是罪人， dan kami butuh disempurnakan oleh firman-Mu. 我们需要你的话语，让我们能够成为更完全的人。 Berbicaralah buat kami saat ini Tuhan. 这时候，求主你对我们说话。 Siapapun kami di hadapan Tuhan saat ini, 我们在你的面前，无论任何一个人， kami percaya ketika kami datang kepada Engkau, 我们相信，当我们来到你的跟前的时候， Engkau akan memulihkan kami, 你会恢复我们， Engkau akan menyembuhkan kami, 你会医治我们， dan Engkau akan memberkati hidup kami. 也会祝福我们的生命。 Alirkan aliran air hidup itu sekarang, 这时候，求主你让这个生命的水流入在我们的生命当中， agar kami mendapatkan kelegaan ketika kami datang kepada Tuhan. 当我们来到神你跟前的时候，我们能够得到滋润。 Berbicaralah Bapa, 主啊，求主你对我们说话， kami siap untuk mendengarkan. 我们已经预备好来聆听， Mendengarkan baik-baik karena kami menghormati kehadiran Engkau. 让我们能够好好的来听神的话语，让我们能够尊主你为大。 Berikan kami hati yang rela, 求主你赐给我们谦卑的心， agar kami mau melakukan apa yang telah kami dengar. 让我们能够行出我们所听的。 Berkati kami sekarang Tuhan, 主啊，求你这个时刻祝福我们， di dalam nama Tuhan Yesus. 我们奉靠主耶稣的名， Allah yang adalah Sang Firman itu sendiri. 也就是我们的主这个道本身。 Kami berdoa dan mengucap syukur. 我们如此祷告和感恩。 Haleluya, amin. 哈利路亚，阿门。 Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. 各位主内亲爱的弟兄姐妹，大家平安。 Sebelum saya berkhotbah, saya memperkenalkan dahulu diri saya. 当我们还没有听到之前，让我介绍我自己。 Suami saya adalah seorang hamba Tuhan. 我的先生是位神的仆人， Namanya Immanuel Adam. 他是叫 Immanuel Adam。 Saya punya 2 anak yang Tuhan anugerahkan. 神赐给我2个孩子， Laki-laki dan perempuan. 一男一女， Dua-duanya sudah berkeluarga 2个都已经成家了。 dan saya sudah dikaruniai 2 cucu. 我也有2个孙子。 Perjalanan begitu cepat. 时间过得很快。 Kalau tadi saya lihat video bagaimana anak-anak menyanyi, 我刚才看到就是小孩子们如何来用诗歌来赞美的这个视频。 tahu-tahu sekarang saya sudah jadi nenek. 不知不觉呢，我现在已经成为奶奶了。 Inilah perjalanan hidup Anda dan saya. 这也就是你和我的这个生命的旅程。 Berjalan maju. Berjalan maju bukan mundur. 我们是向前走，不是往后走。 Menjadi tua bukan menjadi muda. 我们成为年长老迈，不是变成年轻。 Itu sebabnya saya ingatkan buat anak-anak muda.
因此呢，我要提醒这个年轻人， kalian akan menjadi tua. 你们也会变老的。 Itu sebabnya kita mau mendengarkan firman supaya kita dipenuhi oleh hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan. 所以呢，我们要听神的话语，如何来告诉我们，让我们能够如何来行在我们这个生命生活中。 Tema yang diambil adalah ibu yang dipuji Tuhan. 我们今天早上的这个主题就是神所赞扬的母亲， Diambil dari Amsal 31 ayat 29 dan 30. 箴言31章29到30节。 Dikatakan oleh firman Tuhan, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. 箴言31章29到30节，才得的女子很多，唯独你超过一切。艳丽是虚假的，美容是虚浮的，唯敬畏耶和华的妇女必得称赞。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa memilih ketika kita dilahirkan ke dunia ini. 亲爱的弟兄姐妹，当我们生在这个世界上的时候，我们没办法选择， Memilih untuk menjadi laki-laki atau perempuan. 我们没办法选择我们要成为这个男人或女人。 Namun, baik itu laki maupun perempuan, Tuhan punya rencana dan rancangan untuk setiap kita. 无论我们身为男人或女人，可是上帝在我们的身上有他的计划和旨意。 Tidak ada yang satu lebih tinggi, yang lain lebih rendah. Tidak ada. 没有任何一个更高，或者任何一个更低的。 Kita semua sama di mata Tuhan. 我们在神的眼中都是一样的。 Bahkan firman Tuhan mengatakan bukan hanya saja kita harus menghormati ibu, tetapi hormatilah orang tuamu, ayah dan ibu. 这个圣经告诉我们，我不是单单要孝顺我们的妈妈，我们也要孝顺我们的父母。 Kita ini adalah gambarannya Allah. 我们这些人呢是有上帝的这个形象的。 Ketika Allah menciptakan kita, 当神创造我们人的时候， Dia sudah kasih rancangannya, blueprintnya, seperti apa wanita tugasnya dan seperti apa pria juga tugasnya. 他已经把这个他所策划的这个蓝图放在我们的身上，这个男人的这个责任是什么？这个女人的责任又是什么？ Sekarang di zaman teknologi yang begitu canggih, 在这个非常科技非常前进的这个时代当中， di zaman yang serba modern, 在非常的先进、非常的时尚的这个时代当中， terjadi pergeseran nilai yang begitu hebat. 我们知道发生了许多这个很大的变化， Di semua bidang. 就是在每个这个领域当中， Karena zaman ini berubah terus. 因为这个世界这个时代呢，不断的在改变。 Dan pergeseran nilai itu juga terjadi di tengah-tengah keluarga kita. 然后这些改变呢，这些有一些的变动呢，也是发生在我们的这个家庭当中。 Keluarga Kristen, 我们的基督化家庭， di mana Kristus hadir di dalamnya. 我们的这个家庭当中，基督有在里面。 Tapi mereka ikut arus dunia. Tapi mereka ikut arus dunia. 可是呢，他们跟着这个世界上的潮流。 Firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. 神的话语清楚地告诉我们说，我们不要效法这个世界， Karena dunia ini sedang berjalan menuju ke sebuah kehancuran. 因为这个世界呢是走向一个灭亡。 Tetapi Allah menempatkan kita di bumi ini 可是上帝把我们放在这个世界上， untuk misinya sorga. Untuk misinya sorga.
让我们能够实行这个天上的这个天国的使命， supaya Anda dan saya dipersiapkan untuk kekekalan. 让就是上帝要预备我们进入这个永恒， Bukan untuk kebinasaan, bukan untuk kehancuran. 不是让我们走向这个灭亡。 Itu sebabnya bagaimana cara berpikir, cara berkata-kata, dan cara bertindak kita harus sesuai dengan firman Tuhan. 因此呢，我们的这个思维、我们的言语、我们的行为，要以这个神的话语对齐。 Sehingga janji firman Tuhan boleh kita nikmati di dalam perjalanan hidup kita. 因此呢，让这个上帝的这个应许能够呈现在我们的这个生命的这个路程中。 Dikatakan kalau kita jatuh, dikatakan tidak tergeletak. 当我们失脚的时候，我们不是完全的这个扑倒， Tapi sedih rasanya melihat keluarga-keluarga Kristen sekarang ini. 可是当我们看到现时代的这个基督化家庭的时候，我们非常的难过。 Karena mereka tidak mau menjadikan firman sebagai pelita bagi kakinya dan terang buat jalannya. 因为他们不使这个神的话语成为他们脚前的灯，成为他们路上的光。 Sebagai contoh, 拿一个例子来说， keluarga sekarang dibangun dengan dasar materi. 现今的这个家庭呢，以这个物质来建立， Yang dikejar hanya uang, uang, uang. 所追求的不断只是金钱，金钱。 Betul 金钱的 hidup 方 ini 面 butuh uang. 是没错，生活是需要这个金钱。 Tapi firman Tuhan mengajarkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 可是上帝的话语告诉我们，我们要先求他的国和他的义， Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. 所以呢，这一切都会加给我们。 Tidak cukupkah pengorbanan Yesus di kayu salib 我们看到主耶稣在十字架上的这个牺 yang 牲， memberikan nyawanya untuk kita, 他已经甚至把这个性命为我们而舍。 dan dia mengatakan Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan. 主说：“你的天父知道你所需要的。” Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， sampai sekarang ini suami-suami 到现在呢，这个丈夫们 menginginkan istrinya harus bekerja. 就是要求这个妻子工作。 Jadi pria-pria lajang sekarang ini kalau berpacaran, mereka mencari perempuan, mencari wanita yang mau jadi istrinya dan harus berkarir. 所以呢，现在很多的男生，当他们这个找女朋友、找妻子的时候，他们都要找那些成为这个家庭主妇也有工作的这个妻子。 Tujuannya cuma satu, 他的目的只有一个， jadi kaya. 成为更有钱的。 Uang itu segala-galanya. 对他们而言，这个金钱是一切是万能， Seolah-olah dengan uang bisa menyelesaikan persoalan hidup. 仿佛用金钱能够解决他们这个生活、生命的问题。 Tugas dan tanggung jawab istri sekarang ini digantikan oleh jasa orang lain. 这个妻子的这个任务和责任由别人所取代。 Karena sekarang ini wanita-wanita ingin berkarir untuk membuktikan jati dirinya. 因为现在的这个女孩子呢，这个妇女们呢，都是要有工作来表现她的自我。 Saya tidak anti wanita berkarir. 我并不是反对这个女生有工作， Tetapi apa yang Tuhan rancangkan karir sebagai seorang wanita di dalam Amsal, 可是在这个箴言里告诉我们的这个女士，这个妇女， ini nggak boleh ditinggalkan. 就是她原来的这个应该行的，不可以就这样的放弃。
Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap pilihan kita ada konsekuensinya. 弟兄姐妹，我们每一次所做的这个决定都有后果。 Jika keluarga kita dibangun atas dasar materi, 如果我们的家庭是建立在这个物质性的， hujan, banjir, badai pasti datang. 这个大风大雨一定会领到我们的这个家庭， Dan rumah itu akan roboh. 这个房子会倒塌。 Bukankah itu yang Yesus ajarkan di dalam perumpamaan tentang dasar rumah? 耶稣在他这个比喻的教导当中，有教导我们有关于这个房子的这个根基。 Itu berlaku buat keluarga kita masing-masing. Apa dasarnya kita membangun sebuah keluarga? 当我们每个人建立一个家庭的时候，是以什么来成为我们这个家庭的这个根基呢？ Untuk memuliakan Tuhan 是要荣耀神吗？ atau untuk kesenangan diri kita sendiri? 还是为我们自己的这个欢乐？ Saya ingat dulu, tadi ketika saya masuk, saya diberikan bunga putih. Tadi diberitahu oleh yang menyambut bahwa ini menandakan saya udah gak punya mama. 当我进来的时候，给我别了一个白色的花，在前面招待的这个弟兄姐妹告诉我，如果说已经没有妈妈的，就别上这个白色的花。 Mama saya meninggal tepat 1 hari sesudah ulang tahun di 2019 kemarin. 我的妈妈就是在2019年当过生日之后一天离世。 Begitu juga dengan papa saya. 我的父亲也是一样。 Papa saya adalah seorang supir angkot. 我的爸爸是一个公车的这个司机。 Saya dibesarkan dan lahir di Bandung. 我在这个万隆出生长大。 Kami sangat miskin. 我们家庭非常的贫苦。 Lalu apa yang dilakukan mama? 我妈妈做什么呢？ Karena dia tahu penghasilan dari suaminya tidak cukup. 因为她知道她这个丈夫的这个收入并没办法来养这个家， Dia mengerjakan sesuatu dengan tangannya. 所以她以她的双手做了一些的事情。 Pagi-pagi dia bangun, dia bikin kue. 一大早起来呢，她做这个糕。 Saya lihat bagaimana orang tua dulu, papa dan mama, sekalipun mereka membutuhkan uang, namun uang bukan yang dikejar satu-satunya. 我看到之前的父母亲，虽然他们是需要这个金钱，可是我看到这个金钱并不是他们唯一所追求的。 Saat papa narik angkot, 当我爸爸这个开车的时候， dari pagi sampai malam, 从早到晚， mama ada bersama anak-anaknya. 妈妈在家与这个儿女们在一起。 Inilah sebuah teladan seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang akan kita renungkan sekarang ini. 这也就如神的话语，现在我们要思想的要告诉我们的这个重点。 Banyak keluarga muda sekarang ini menganggap bahwa uang adalah segala-galanya. 有许多这个现今的这个年轻的夫妇们、家庭们都认为，可能这个钱是万能或者是一切。 Dan mengatasnamakan bahwa mereka bekerja mati-matian untuk anak-anak. 然后他们一直在强调说，他们那么辛苦、那么殷勤的工作是为了儿女， Untuk membelikan pakaian bagus, 让他们得到这个漂亮的衣服， untuk membelikan gadget zaman now sekarang, 让他们能够有这个现今的这个手机， untuk traveling, untuk jalan-jalan. 他们能够去旅游。 Inilah yang terjadi sekarang. 这也是现今所发生的。 Dulu kita hidup tanpa banyak keinginan. 我们以前呢，生活呢，并没有那么多的需求， Dan kita tuh hidup
mengenal kata cukup. 我们的生活都是知道什么是满足。 Sekarang ini kata cukup itu nggak pernah didengungkan. 现在呢，我们好像几乎没有听到有人说这个足够这个字。 Suami istri berantem karena apa? Kurang. 这个夫妻吵架，因为觉得还不够，还缺少，还缺乏。 Firman Tuhan mengatakan susah payah tidak akan menambahinya, tetapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. 神的话语告诉我们，我们劳苦不会增加我们家中的油，可是神的话语会使我们得到祝福，使到我们福裕。 Anak-anak hanya butuh kasih sayang, 这个儿女们需要被疼爱， butuh belayan ibu, 需要这个妈妈的这个来关护， butuh tempat untuk curhat. 需要有能够倾心吐意的这个人。 Dan anak-anak membutuhkan kehangatan dari pelukan ayah. 这个孩子也需要这个爸爸这个温暖的拥抱。 Nggak heran kalau anak-anak zaman now ini kehilangan jati dirinya. 所以我们看到这个现今的这个时代呢，这些孩子就是失去了他的自我观点。 Mereka jadi anak pemberontak, susah diajar. 所以孩子们变成非常难被教导，就是非常的叛逆。 Karena mereka kosong hatinya dengan cinta. 因为他的心缺乏了这个爱。 Kita mau melihat bagaimana firman Tuhan di Amsal mengatakan wanita yang cakap di mata Tuhan dan ibu yang dipuji Tuhan. 我们要从神的话语来看，圣经怎么告诉我们，怎么样成为一个才德的这个妇女，然后神所称赞的这个妇女。 Itu tidak bisa terjadi begitu saja. 当然，这些不能就这样的能够实现， Dibutuhkan kerjasama. 是需要来配合的。 Bukankah pernikahan mengatakan firman Tuhan mereka bukan lagi dua melainkan satu? 因为一个人进入婚姻的时候，他们不是成为二人，他们成为一体了。 Suami istri harus punya cara berpikir yang sama. 所以呢，夫妻之间要有同样的一个一致的这个观点， Cara pandang yang sama tentang keluarga. 他们对这个家庭有一致的这个观念， Dan mau berjalan bersama-sama. 他们要一起的并行同行， Dan bekerja sama sebagai tim yang kompak. 他们要成为一个非常巩固的一个团队。 Itulah sebabnya kita butuh firman Tuhan. 所以呢，我们需要神的话语， Dalam firman Tuhan ada jalan keluar. 因为在神的话语当中给我们出入。 Saya tidak mengatakan kalau kita ikut firman Tuhan bebas dari masalah, tidak. 我并不是说，如果我们按照神的话语，我们都是所有的问题都能够解决，并不是这么说。 Kita yang berjalan di dalam firman Tuhan pasti ada banjir, ada badai, ada hujan menghadang. 我们行在神的道路当中的，也会遇到一些的风雨雨和波浪。 Namun satu hal, tangan kanan Tuhan menyertai kita. 可是有一点，神的这个慈爱的手会扶持我们， Ia menyediakan pertolongannya buat kita. 他会随时帮助我们。 Kita lihat bagaimana peranan seorang istri yang dikatakan istri yang cakap, istri yang dipuji Tuhan. 我们来看，怎样成为一个才德的这个妇女，就是神所称赞的这个妇女。 Yang pertama di ayat 11 dan 12 di dalam Amsal 31. 第一部分就是在箴言31章的第11、12节。 Dikatakan hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya.
箴言31:11节、12节，她丈夫心里依靠她，必不缺少利益。她一生使丈夫有益无损。 Ibu yang dipuji Tuhan, yang pertama, hatinya penuh dengan kasih. 就是上帝所这个称赞的母亲，就是第一呢，她的心是充满爱心的， Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. 她爱神也爱人。 Sayangnya banyak orang memasuki sebuah pernikahan dengan berpikir untung dan rugi. 很可惜，有许多人他们进入这个婚姻的时候，在想有关于他的这个所得到的，或者所这一些的利害， Saya dapat apa dari pernikahan ini? 就是我在这个婚姻当中，我得到什么益处？ Tetapi dikatakan di sini sebagai seorang wanita dikatakan hati suaminya percaya kepadanya. 我们这里看到我们刚才所读的，她的丈夫心里就是相信她或者依靠她， Dia tidak berpikir untung rugi. 她也没有就是想到有益或有损。 Tetapi dia berpikir apa yang bisa saya berikan yang terbaik untuk keluarga ini. 他只单单想到我要给予什么，我能够为这个家庭做什么。 Iya, hati suaminya percaya kepadanya. 因为丈夫的心里相信他。 Para suami di tempat ini, 在座的这个丈夫们， tadi kan saya katakan harus bekerja sama. 我刚才说我们要配合，我们要合作， Berikan istrimu kepercayaan. 所以你要信任你的妻子， Kepercayaan dalam segala hal. 就是在凡事所有的事你都要信任。 Percaya ia bisa mengurus rumah tangga. 你要相信他能够管理好这个家， Percaya dia bakal jadi ibu yang terbaik. 你要相信他能够成为一个好的妈妈， Termasuk mempercayakan untuk mengelola keuangan. 也包括你要相信信任他来管理你的这个财务。 Tentunya ini butuh komunikasi. 当然呢，这一切都需要有沟通的， Harus dibicarakan, harus disepakati bersama. 两个人都要一起的商量，一起的就是写好，就是有一个好的一个沟通来讲好，来讨论。 Dikatakan suaminya nggak akan kekurangan apa-apa. 这里说呢，她的这个这个丈夫并不缺少利益。 Suami-suami doakan istrimu 丈夫们，你要为你的妻子祷告， supaya ia jadi wanita yang bisa dipercaya dalam segala hal. 让她能够在凡事万事都能够成为被依靠的，或者可以被信任的。 Istri-istri yang diberi kepercayaan 就是得到这个被信任的这个妻子们， jangan disalahgunakan. 你不要误用所被信任的。 Saya lihat banyak istri-istri yang suka menyalahgunakan kepercayaan suaminya. 我看到呢，有许多的这个妻子呢，就是误用了这个丈夫给她的这个信任。 Bukan wanita di GMII ya, 我不是说这个本堂的姐妹们， yang lain. 就是在其他地方的， Ya, tanpa sepengetahuan suaminya. 在这个先生这个丈夫不知道的情况下， Tanpa disepakati suaminya, 没有跟这个先生这个丈夫商量好， dia mau melakukan semuanya sendiri untuk kepentingannya. 他就是自己所做出为他自己利益的事情。 Sampai ada seorang suami pernah berkata sama saya, 有一次呢，有一位这个丈夫呢，这样对我说。 suatu saat sang suami itu mau mendukung pelayanan di gereja 有一 dan dia memberikan dana. 有一次呢，这位先生呢，他要支持在教会的这个施工，他要奉献一笔钱。 Dia bilang sama saya, Ibu, jangan bilang sama istri saya. 他说：“传道，你不要跟我的这个太太说，
lihat bagaimana suami dan istri ini tidak bekerja sama. 我们就看到，这一对夫妻呢，他们并没有配搭或者没有合作， Ini berbahaya. 这是很危险的。 Ada lagi istri-istri yang ngeluh sama saya. 有一些的这个妻子呢，太太也向我埋怨说， Suami saya tuh kalau ngasih sama orang tuanya berlebihan. 他说我的先生如果给他的父母呢，会给他很多。 Saya katakan, hai ibu, suamimu sedang menabur. 我说姐妹，你的这个丈夫呢，你的这个先生呢，在这个播种， Menabur di tempat yang benar. 他是在一个正确的这个地方播种。 Itu sebabnya samakan cara pandang kita tentang kehidupan. 所以这就是牵涉到我们对这个生命的这个观点。 Dikatakan istri-istri berbuat baik sepanjang umurnya. 也就是说，在一生中，这个妻子所行的都是有益的、有益处的。 Kenapa? Karena terikat dengan perjanjian. 为什么呢？因为他们是有一个，他们之间有一个约。 Masih ingat tentang janji pernikahan 我们是不 para 是 suami dan istri? 我们成为丈夫和妻子的，我们是不是记得我们结婚的时候这个婚约？ Dalam susah dan senang, sehat, sakit, untung atau malang. 无论我们在贫苦、富裕，或者我们健康、病痛， Aku mau setia Tuhan. Itu kan janjinya. 我们都要忠心，我都要忠心于你，这是我们的所做的约。 Lalu hamba Tuhan itu memberikan berkat sesudah janji. 当这个夫妻之间，他们这个彼此这个做了这个约之后呢，在那边宣誓之后呢，这个牧师给他们祝福。 Berarti ada berkat Tuhan tercurah pada saat kita senang atau susah, pada saat kita sehat atau sakit, pada saat kita untung atau malang. Ada berkat Tuhan. Percayai itu dalam hidup kita. Hidup ini semakin sulit. 所以呢，当我们被这个牧师所祝福的时候，这个上帝的祝福领到我们这个夫妻的身上，无论我们是痛苦，我们这富裕，我们健康，我们这个生病，我们有一处或者我们得损的时候，都有上帝的祝福在我们的这个生命，我们的这个家庭中。 Sekarang ini banyak istri-istri yang tega meninggalkan suaminya. 很多的妻子，她们就是愿意离开他们的丈夫， Karena uang, 为了钱， karena suaminya sakit, 因为她的这个丈夫，她的先生生病。 dan yang menyedihkannya adalah anak-anak Tuhan. 很可悲的就是上帝的儿女。 Lakukan firman itu maka engkau akan hidup. 你要行出神的话语，你就得生命。 Yang kedua, ibu yang dipuji Tuhan. 第二，神所称赞的 Ayat 这个母13亲，第13节 sampai 15 yang di dalam kitab Amsal 31. 箴言31章13到15节。 13 sampai 15 dan ayat 27 dikatakan makanan kemalasan tidak dimakannya. Pagi-pagi dia bangun untuk menyediakan makanan. 第15节这里说，未到黎明他就起来，把食物分给家中的人。 Istri tahu fungsi dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu. 因为妻子呢，她知道她身为一个母亲，一个妻子的这个工作和责任。 Ada orang yang sudah menikah 30 tahun lebih. 有人结婚了30多年， Dapurnya selalu bersih. 他的这个厨房都是很 Artinya 清洁、 apa? 很干净的。
Istrinya tidak pernah masak. 什么意思呢？也就是说，他的这个妻子呢，他的 Jadi 太太 selama 从来没有这个煮过菜的。 Jadi selama pernikahan itu mereka hanya beli makanan dari luar. 所以呢，在30年中呢，他的这个妻子从来没有下厨，他们每天所吃的都是在外面购买。 Si istri bilang saya nggak bisa masak. 这个妻子说：“我不会煮，我不会煮啊。” Wanita Kristen tidak ada yang tidak bisa masak. 基督徒的这个妇女们没有一个不会这个烹饪的，不会煮的。 Yang ada adalah mau atau tidak mau. 问题是你要不要，你愿不愿意去做？ Saya nggak bisa masak. 我不会烹饪的，我不会煮饭的。 Ketika saya belum menikah, saya tidak bisa masak. 当我还没有结婚之前，我都不会煮。 Tapi ketika saya menikah, saya tahu bahwa tanggung jawab saya untuk memberi makanan yang sehat buat keluarga. 可是当我结婚之后呢，我知道我要给我的这个家人这个健康的食物是我的责任。 Ibu-ibu sekarang enak ada supermarket. 现在的这个姐妹们都很好命，现在有这个超市。 Waktu zaman saya kita harus ke pasar tradisional. 我那个时代呢，我们都必须到这个菜这个市场去巴萨。 Dari rumah saya bawa sapu tangan, saya kasih kayu putih. Sapu tangan saya kasih putih saya 我的 bawa. 这个手帕呢，我都放了这个风油， Supaya kalau di pasar dekat tukang ayam itu bau sekali. 因为当我走到这个菜市场，那些卖鸡的那些地方非常的臭， Rasanya pengen muntah. 我很想吐。 Maka saya punya sapu tangan yang dengan kayu putih tadi. 我就用我的手帕，就是我已经擦了一些的风油，我就按住我的这个鼻子。 Saya nggak bisa membedakan bumbu-bumbu dapur. Nggak bisa. 我也不能分别这些这个菜市场里面的一些的料理。 Tapi saya percaya ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan tolong saya. 可是我相信，当我与神同行的时候，神会帮助我。 Apalagi sekarang buat belajar masak ada YouTube. 更何况现在我们如果不会煮的话，不会烹饪，我们可以看 YouTube。 Ayo, nggak ada yang nggak bisa masak. Semua wanita Kristen diciptakan Tuhan dirancang bisa masak. 所以呢，没有一个这个妇女们都不会煮菜的，所以上帝创造我们那些女人都会煮菜的。 Masalahnya suami-suami dukung tidak. 问题是这个丈夫们的这个先生们会不会支持你的妻子呢？ Ada suami istri, istrinya dari Pontianak, suaminya orang Jawa. 有一个家庭，他的妻子是这个坤甸的，然后他的先生是从爪哇的， Selera makannya beda. 所以他们的这个吃的这个品味不一样。 Suaminya protes terus kalau istrinya masak. 如果这个妻子煮菜的时候，这个先生一直的在那边挑剔， Jadilah si istri berhenti masak total. 所以呢，这个妻子就完全不要煮菜了。 Suami-suami dukung istrimu. Kalau masakan istrimu baru belajar, semua juga belajar, nggak ada yang langsung pintar. 所以呢，先生们呢，你们要支持你们的这个太太，当我们刚刚学煮菜的时候，当然是有一点不好吃。 Belajar untuk menikmati sama seperti awalnya suami saya mengatakan, ketika saya tanya, enak nggak masakannya? Suami saya jawab, enak cuman. 所以呢，我们做丈夫的要像我的这个先生，当我问他我这个煮的菜好吃吗？他说可是他说好吃，可是呢， Ya, perlu ditambah garam mungkin sedikit. 他说可能你要再加一点点这个东西。 Ya, ayo support para suami untuk istrimu jadi wanita yang dipuji Tuhan. 所以呢，你先生们，你们要支持你们的妻子，让妻子能够成为神所称赞的这个母亲。
Sekarang ini zaman gampang, semua serba GoFood. 因为现在一切吃的都是很快速的，都可以得到。 Hati-hati, karena makanan yang sehat datang dari mama yang masak dengan tangan yang penuh cinta. 我们要知道，健康的食物呢，是来自于妈妈以爱心所煮出来、所烹饪出来的这个菜肴，是以喜乐的心来煮的。 Yang ketiga, wanita yang dipuji Tuhan. 第三，神所称赞的母亲， Masih dari Amsal ayat 16 sampai 19, ayat 21 sampai 22. 还是从箴言31章第16节、第18，然后22、26。 Di sini saya singkat ya. Ia membeli sebuah ladang. Dari hasil tangannya kebun anggurnya ditanami di ayat 第 16. 16节这里说，他想得田地就买来，用手所得之力栽种葡萄园。 Dikatakan ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya di ayat 21. 在21节这里说，他不因下雪为家里的人担心， Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. 因为全家都穿着朱红衣服。 Jadi ibu yang dipuji Tuhan yang ketiga adalah ia yang memikirkan dan mempersiapkan masa depan keluarganya. 所以，上帝所称赞的母亲，就是她，就是为她的家人的这个未来来着想， Apa yang terbaik bagi anak-anaknya? 就是为孩子们最好的是应该是怎么样的？ Materi? 是物质吗？ Apa yang harus anak-anaknya kejar? 他的这个儿女们要追求的是什么？ Mengejar untuk sekolah sampai ke luar negeri? 他是不是他们是不是要追求能够到国外这个留学呢？ Atau mendorong anak-anaknya untuk apa? Untuk belajar, untuk mengandalkan Tuhan. 或者呢教导儿女们在他的一生中能够依靠仰赖神。 Memikirkan masa depan dan bertindak. 就是为了这个将来而着想，也有行动。 Termasuk di sini adalah belajar untuk berhemat. 这里也包括能够在这个家中能够节省， Belajar untuk menabung. 也是学习储蓄。 Jangan suami bawa 100 dihabiskan 100. 不要这个先生带这个100回来就完全都用完。 Ia tidak khawatir buat masa depan keluarganya. 他不为他的这个家里的这个家庭的这个将来来担心， Karena ia sudah mempersiapkannya. 因为他已经预备好一切。 Ibu yang dipuji Tuhan yang keempat. Di 上 ayat 帝所称赞的母亲第4点， di ayat 20. 第20节， Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. 第20节，他张手周济困苦人，伸手帮补穷乏人。 Ibu yang dipuji Tuhan adalah ibu yang memiliki kemurahan hati. 合神心意的是神所称赞的母亲，就是有慈悲心，就是有慈祥心的。 Ia tahu artinya menabur. 他知道怎么样来播种， Karena hanya orang yang menabur akan menuai. 因为只有播种的人才能够得到收获。 Dia bukan saja bermurah hati untuk keluarganya, tetapi bermurah hati untuk orang lain. 他不是单单为他的家人发出他的慈心，为别人外面的人，他也发出他的这个慈祥的心。 Ia berdampak bagi lingkungannya, bagi gerejanya. 他给这个社会、四周围和这个教会带来影响。 Jangan tahan kebaikanmu, Ibu. 我们不要就是禁住我们的这个我们这个好的这个行为。
Kemurahan hati seorang ibu 一个母亲的这个慈心， akan mendatangkan berkat bagi keluarganya. 会给家庭带来祝福。 Amin, kita tidak akan kekurangan. 阿门。我们是不会缺乏的。 Jangan berpikir nanti kalau saya punya uang, 我们不要想，我等一下我们有钱的时候， ingat janda miskin yang mempersembahkan seluruh hidupnya 我们要 hanya 2 记 peser. 得，就是这个穷寡妇，她把她所有的这个钱都奉献出来。 Ya. Yang kelima, 第五， wanita yang cakap di mata Tuhan di ayat 23 dikatakan suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk makan bersama para tua-tua negeri. 神所称赞的母亲，第23节这里说，她丈夫在城门口与本地的长老同坐，为众人所认识。 Artinya wanita harus menjaga kehormatan suaminya. 也就是说呢，这个妻子呢，要顾到她先生的这个尊荣。 Jangan suka menjelek-jelekan, menceritakan kekurangan kelemahan suami kepada siapapun. 不要向别人来诉说这个丈夫或先生的这个缺点。 Tadi dikatakan pernikahan itu bukan lagi 2 melainkan 1. 我刚才说这个婚姻呢，不是成为二体，可是是一体了。 Ibu-ibu saat kita menceritakan keburukan suami kita, kejelekan suami kita, maka kita sebetulnya sedang menelanjangi diri sendiri. 姐妹们，当我们向别人诉说这个丈夫的先生的这个缺点的时候，其实同时你也是把你自己的这个丑事向别人宣扬。 Kalau kita melihat suami kita tidak sempurna, 如果我们看到我们的先生他不完全的时候， belajar juga pandai melihat diri kita juga tidak sempurna. 我们也要学习看到我们自己也不是完全的人。 Ketika saya mau mengoreksi suami saya, 当我要纠正我的这个丈夫的时候， saya harus belajar juga mengoreksi diri sendiri. 我也要学习来纠正我自己。 Bukankah lebih mudah melihat kesalahan orang daripada kesalahan diri sendiri? 我们更容易看到别人的这个所做的不顺眼，可是没有看到我们自己的这个自己所做的是不顺眼的。 Menjaga kehormatan suami dengan perilaku kita, 我们要以我们的行为来顾到我们这个先生的丈夫的这个尊荣。 dan juga satu hal, 还有另外一件 Ibu-ibu 事， jangan suka panggil suaminya dengan nama julukan. 不要以一个外号来称这个来叫这个丈夫。 Ada istri-istri manggil suaminya tak tak tak. 有一些人叫他的这个丈夫叫当当 Karena suaminya botak. 哦，因为他的这个先生是这个秃头的，所以叫他的先生当当当， Dia panggil suaminya dek 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 或者叫这个丈夫 dek dek dek， karena suaminya pendek. 因为他的先生比较矮， Dia panggil suaminya dut 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 他叫的先生 dut dut dut， karena suaminya gendut. 因为他的先生比较肥胖。 Stop. 停止做这一切， Panggillah suamimu, hormati dia. 你要称你的这个先生，你要尊重他。 Coba kalau suami kita yang balik memanggil kita dengan nama julukan. 如果我们的先生叫妻子叫我们的这个外号的时候， Suaminya dikenal di pintu gerbang karena istrinya menghormati suaminya dalam tindakan, dalam tutur katanya. 所以丈夫在城门口，就是被人所认识，因为妻子尊重丈夫。 Yang terakhir, sedikit lega yang terakhir ya. 最后一点， Di ayat 26, 在第26节， dalam Amsal 31 ini dikatakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. 第26节这里说，他开口就发智慧，他舌上有仁慈的法则。
Ini artinya seorang wanita yang cakap punya roh yang lemah lembut. 这里就是说，有才德的这个妇女呢，她是有温柔的心。 Di dalam 1 Petrus 3 ayat 3. 彼得前书第3章第3节， 1 Petrus 3 ayat 3. 彼得前书3章， Ayat 3 sampai 5. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5. 彼得前书3章第3到第5节。 Dikatakan perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah dan mereka tunduk kepada suaminya. 彼得前书3章第3到第5节，你们不要以外面的编头发、戴金饰、穿美衣为装饰，只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰。这在神的面前是极宝贵的，因为古时仰赖神的圣洁妇人，正是以此为装饰，顺服自己的丈夫。 Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的姐妹们， roh yang lemah lembut ini terjadi karena persekutuan kita yang manis dengan Tuhan. 我们拥有这个温柔的灵，因为我们与上帝的这个亲密的这个团契关系， Wanita-wanita yang tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, 从来没有与上帝有这个交通的姐妹们， jangan harapkan punya roh yang lemah lembut. 你不要渴望你有温柔的灵。 Suami-suami kalau istrimu mau ikut persekutuan wanita, support, dorong. Jangan dibilang tidak boleh. 先生们，如果说你的妻子要参加这个姐妹团契，你们不要禁止他们，你们要支持他们参加。 Roh yang lemah lembut itu datang dari persekutuan dia dengan Tuhan. 他拥有温柔的灵，因为他与上帝的这个沟通， Relasi yang benar dengan Tuhan. 他有与上帝一个正确的这个关系。 Tadi saya katakan saya punya 2 anak 我刚才说我有2个孩子， dan 2 mantu. 有2个媳妇。 Mantu tentu saja dibesarkan, dididik bukan dengan cara saya. 我是有一个媳妇，一个女婿，当然他们不是以我的方式被教导。 Dia dibentuk, dididik dari keluarganya yang punya latar belakang berbeda dengan saya. 当然，我的女婿和这个媳妇都是在他们各自的家庭当中被教育的。 Anak saya yang kecil yang perempuan, 我的小的孩子，我的女儿， suaminya ketika mau pandemi, jelas mau masuk pandemi, kena PHK. 我这个女婿呢，当我们就是要疫情的时候，被革职了，被这个裁了。 Jadi terpaksa dengan amat sangat mereka masuk ke dalam rumah saya. 所以呢，逼不得已，他们就住进我的家。 Siapa yang bilang mantu perempuan sama mantu laki beda? Sama tahu. 谁说这个媳妇儿跟这个女婿不一样的？我是觉得都是一样的。 Ya, saya tidak pakai pembantu. 我在家中没有没有请佣人。 Saya dan suami bekerja sama untuk mengelola rumah. 我和先生一起来管理家。 Dengan mantu masuk bergabung ke dalam rumah kami, 当这个女婿住进我们的家， dari awal saya sudah bilang aturan keluarga kami seperti ini. 从一开始
我就把我们家里的一些的规定告诉他的。 Dijawabnya, gampang Mi. 他说：“那没事，很简单的。” Tapi kenyataannya tinggal bersama itu tidak semudah itu. 可是实际上，当我们同住的时候，并不是那么容易、那么简单的事情。 Telur dalam satu keranjang aja bisa ada yang pecah. 这个鸡蛋在一个篮里面都会有一些会破裂的。 Sekali kita bilang dia paham, 我们讲一次的时候，他了解， tapi nggak dilakukan. 可是他并没有照着我们所讲的去做。 Coba saya habis ngepel, dia keluar nggak pakai sendal, dia masuk lagi dengan kaki kotor, jengkel nggak ini mertua? 就是当我已经抹地之后，我已经抹干净了，他就走进来，没有穿鞋，没有穿拖鞋。可是后来他穿拖鞋，这个地变很脏了。你觉得我会不会很生气？ Dengan gampangnya si mantu bilang, sorry. 我的女婿很轻易的说：“哦，对不起，对不起。” Sekali, 2 kali, 3 kali. 1次、2次，然后3次这样子。 Dan bukan soal itu aja. 不是单单那些事情。 Sudah belajar untuk mencoba untuk berkomunikasi. 我们已经学习要怎么样跟他沟通。 Tapi dia membela diri terus. 可是他就是维护自己说， merasa diri benar. 他觉得他是对的。 Ini perang Ukraina dan Rusia bisa terjadi di rumah saya. 所以这样的事情发生在我的家庭中。 Lalu apa yang saya dan suami lakukan? 所以呢，我和我的先生要怎么做呢？ Sabar. 所以我们要有 Sabar. 耐心，我们要有耐心。 Bukankah Tuhan menyuruh kita untuk memahami orang lain? 因为上帝教导我们，让我们要理解别人。Bukankah Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi orang lain? 上帝也要我们去爱别人嘛。 Dan sekarang ini anak saya sudah lahir, cucu saya. Jadi bertambah banyaklah pekerjaan di dalam rumah. 然后现在呢，我的女儿有生了一个孙子，所以呢，在家里呢增加了这个家务。 Tapi saya bilang sama suami saya, kita mau jadi oma dan opa yang berbahagia. 可是我对我先生说，我们要成为非常幸福的这个奶奶和这个公公和婆婆。 Tuhan kasih saya kekuatan untuk saya mengubah diri saya. 上帝给我力量，让我能够改变我自己。 Saya nggak mungkin bisa mengubah orang lain. 我当然不可能改变别人， Bahkan anak yang lahir dari rahim saya aja tidak bisa saya ubah. 我也没办法去改变我自己所生出来的孩子， Apalagi mantu. 更何况是我的这个女婿。 Tuhan sedang mengajar kita 上帝正在教导我们， supaya kita memiliki roh yang lemah lembut, 让我们拥有这个温柔的灵， supaya kita lebih belajar memahami Dia. 让我们学习如何的去了解他。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， khususnya untuk suami dan istri, ayo bekerja sama. 所以呢，这个丈夫和妻子，我们要配搭，我们要合作。 Ingat di dalam keluarga kita ada kehadiran Allah. 我们要记住，在我们的家庭当中有上帝、有神的存在。 Istri-istri boleh berkarir, 妻子们，你能够有你的事业， tapi kejar karirmu di dalam Amsal. 可是你要按照这个箴言所教导我们的去追求， Inilah karir yang utama. 因为这就是最主要的。 Oma-oma yang punya anak perempuan, ingatkan untuk berkarir menjadi wanita yang cakap di mata Tuhan. Ini butuh proses. 我们成为祖母的，我们成为奶奶的，我们也要需要这个过程来经历这个箴言31章这里告诉我们的。
Biarlah pagi hari ini kita semua boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. 让我们今天早上有神的话语来再次的坚固我们。 Firman Tuhan akan menolong kita 神的话语会帮助我们， supaya kita bukan saja jadi pendengar tetapi kita jadi pelaku. 我们不是单单成为听到的人，我们能够把所听的道行出来。 Karena Roh Kudus diam di dalam kita. 因为圣灵有住在我们里面， Dia akan menolong Anda dan saya 他会帮助我们 untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. 能够按照神的旨意、神的意思来行。 Ayo kita bawa terang ke dalam dunia yang gelap. 让我们把这个光带进这个黑暗的世界， Biar keluarga kita boleh jadi saksi. 让我们的家庭能够成为见证。 Jangan sedih karena masalah, tantangan, dan pergumulan. 我们不要因为我们所面对的苦难以及挣扎而难过， Tapi lihatlah di balik itu bahwa Allah turut bekerja. 我们要看到在这背面，上帝在动工， Dan Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. 上帝在这当中带给我们益处。 Selamat Hari Ibu buat ibu-ibu yang hebat. 祝我们伟大的这个母亲们、妈妈们，母亲节快乐！ Ayo kita terus berkarir. 让我们继续的来做， sesuai dengan Amsal. 就是按照这个箴言所告诉我们的，我们照着 Karena 能够行出来。 dikatakan wanita yang cakap melebihi permata. 因为才德的妇女是比这个宝石更宝贵， Tidak ternilai harganya. 是无价值的。 Dan yang pasti, doa wanita yang lemah lembut itu akan membukakan pintu sorga. 因为一个温柔的这个妇女的祷告，会将这个天国的门打开。 Bersyukurlah kita, baik itu kita jadi wanita ataupun pria. 我们身为这个男人或者女人，我们都要感谢神， Karena Tuhan punya rancangan atas kita semua. 因为上帝在我们的身上有他美好的这个旨意。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan tenangkan hatiku. 主啊，求你安静我们的心。 Ketika kami ditegur oleh firman Tuhan, 当上帝的话语责备我们的时候， tenangkan hatiku 你让我们的心能够安静下来， untuk kami menerimanya dengan sukacita. 让我们以喜乐的来领受。 Roh Kudus koreksi hidup kami. 求圣灵来改正我们的生活。 Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. 因为神的这个计划是美好的计划， Bahkan di dalam kesalahan dan kebodohan kami, 即便在我们的遗错、我们不知的这个情况， Engkau tidak pernah meninggalkan kami. 你从来没有离开我们。 Perbaharui kami ya Tuhan. 求主你更新我们的生命， Biar kami jadi wanita yang cantik di mata Tuhan. 让我们在神的眼中成为才德的妇女， Biar kami jadi wanita yang dipuji oleh Engkau. 让我们成为被神所称赞的这个妇女。 Tolong kami wanita-wanita-Mu Tuhan. 主啊，求你帮助我们这些姐妹们， Menghadapi pergumulan di dalam keluarga kami yang tidak mudah. 当我们面对我们家庭当中许许多多问题的时候， Namun kami punya firman Tuhan. 我们有神的话语， Punya kebenaran yang akan menuntun kami untuk melihat jalan keluar. 有神的真理来引导我们，让我们能够得到出路， Berikan kesabaran kepada kami. 也让我们有耐心， Supaya hati kami rela ketika kami diajar Tuhan. 当我们被上帝的话语所教导的时候，我们能够改正我们自己。 Tuhan menolong para suami-suami yang ada di dalam ruangan ini. 也求主你帮助在座的这个丈夫们，
dan yang mendengarkan firman lewat streaming. 也透过这个在线上的这个崇拜的这个丈夫们， Untuk kami juga menjadi imam di tengah-tengah keluarga kami. 让我们能够成为家庭中的祭司， Yang mau juga bekerja sama dengan istri. 让我们能够以妻子来配搭。 Dan kami juga mau, suami-suami mau berfungsi untuk menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. 让这个弟兄们也能够成为这个孩子们的好父亲， Ayah yang dengan senang hati memeluk anak-anaknya dengan cinta. 父亲能够以爱心来拥抱孩子们。 Tuhan ikat keluarga-keluarga Kristen di gereja Metodis ini. 主啊，求你祝福我们以马内利堂的每一个家庭， Di tengah zaman yang berubah karena arus yang deras. 因为这个潮流而改变的世界上， Namun keluarga-keluarga Kristen di tempat ini tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. 让我们这个在以马内利堂的这个家庭仍然的活在主的真理里面， Jangan biarkan mereka ikut arus dunia. 不要让他们随着这个世界的潮流而走。 Tuhan, kami percaya 神，我们相信， saat kami ada di dalam kebenaran firman Tuhan, 当我们在神的真理里面的时候， kami akan amat sangat diberkati. 我们会大大的蒙主你的祝福。 Ada pertolongan buat kami, 主，你会帮助我们， ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami. 在我们家庭当中有神赐给我们的平安。 Kami bawa anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. 我们恭敬把我们的这个家，我们每个人放在你的手中。 Tolong mereka ya Tuhan di tengah arus yang demikian deras. 求主你帮助，在我们行走在非常猛烈的这个潮流的时候， Supaya mereka tetap menemukan Tuhan. 让每一个家庭能够寻找上帝。 Ada roh takut akan Tuhan dalam diri anak-anak kami. 在我们的儿女的身上有这个敬畏神的灵。 Berkati keluarga kami 求主你赐福我们的家庭， agar jadi terang di dalam kegelapan. 让我们成为黑暗中的光。 Kami akan melewati setiap tantangan dan pergumulan. 我们会度过每一个困境、每一个困难和挑战。 Dan menjadi pemenang bersama dengan Kristus. 我们与主同行，我们会成为得胜的。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们感谢你， Biar firman-Mu jadi rema dalam hidup kami. 让你的话语能够实现在我们的生命当中。 Sempurnakan tiap langkah kami. 求主你让我们的每一个脚步能够成为一个更完美、更完全的这个生活生命。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 我们奉靠主耶稣的名， Kami berdoa dan bersyukur pada pagi hari ini. 我们今天早上要如此的祷告和感谢你， Karena Engkau menjanjikan hidup berkelimpahan di tengah keluarga kami. 因为你向我们应许我们的这个家庭会得着丰富的生命。 Terima kasih Yesus. 主耶稣，我们感谢你， Di dalam nama Tuhan Yesus. 我们奉靠主耶稣的名， Kami bawa doa ini. 我们如此祷告， Jadilah kehendak-Mu 求主你看顾保守， di bumi seperti di sorga. 愿你的国降临在地上如同在天上。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。